Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis 3 kita tak? Wa Ya, ya. ya. Ya, ya. Ya. Qala musannif rahimahullahu taala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini rawahu Daruqutni wa sahhahal a'immatu waqfahu. Jadi kita masuk pada hadis yang ketiga pada bab tayamum ni. Hadis yang pertama kita telah belajar pada minggu lepas, hadis An Jabir. Hadis daripada Jabir yang menyatakan tentang yang mana keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat dia, yang mana tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Taala menjadikan bumi sebagai masjid dan tanah itu sebagai alat penyuci. Tanah yang Allah Taala jadikan kepada kita, selain daripada dia tu suci, boleh kita semaya di mana-mana sahaja di atas tanah. Seluruh muka, seluruh dunia ni, dia juga, tanah tu juga merupakan alat penyuci. Alat penyuci apabila tidak ada air. Bila tidak ada air, kita boleh gunakan tanah untuk kita bertayamum. Satu. Yang keduanya, hadis daripada Ammar bin Yasir, yang mana hadis yang menerangkan bagaimana apabila tidak ada air. Bila tidak ada air, satu peristiwa berlaku kepada sahabat Nabi. Ammar bin Yasir meriwayatkan hadis ini. Bila tidak ada air, tiba-tiba dia berjunub. Apakah yang dilakukan oleh dia? Iaitu dia berguling-guling seperti binatang. Berguling-guling kama tatamarrahu dabbah, berkubat atau berguling seperti binatang. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia royak lagu tu, maka Nabi royak, bagi orang yang berjunub ni bukanlah berguling, tetapi memadailah Nabi memukul dengan tangan dia pada bumi, iaitu Nabi mengajar kepada dia bertayamum hanya 2 anggota saja. Kena beringat tu cikgu mak tu. Nah, tak makan guling ke? Ini ni bukan berlaku kepada orang awam, tetapi berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Nabi itu sahabat berguling. Maka Nabi ajarnya iaitu 2 anggota saja. Mana wa daraba bi kaffayhil arda wa nafakha fihima thumma sahabihima wajhahu wa kaffayhi. Maka Nabi pun ajar kepada dia iaitu 2 anggota. Dalam hadis yang kita belajar pada minggu lepas dia, wa daraba bi kaffayhil arda wa nafakha fihima, iaitu dan Nabi memukul 2 tangan ke bumi. Kita kembali semula pasal nak pelajar dengan hadis yang kita belajar hari ni. Wa daraba bi kaffayhi, dan Nabi pun memukul ia dengan 2 tapak tangan ke bumi. 2 tapak tangan ni ke bumi dak. Ni 2 tapak tangan ni ke bumi. Kemudian wa summa sahabihima wajhahu wa kaffayhi, dan Nabi pun menyapu dengan keduanya, yakni 2 tangan dia tadi, muka dia dan juga kaffayhi, akan mukanya dan 2 tapak tangannya. Maknanya di sini kita faham anggota tayamum itu ialah kaffayhi, wajah, muka dan juga dua tangan. Kaffayhi ni iaitu tangan. Daripada tangan ni, jari ni sampailah kepada pergelangan tangan.
Ni satu hadis dah. Sebab tu ada orang kata tayamum memadailah dua ni je. Pasal zahir kita tengok hadis ini, Nabi sebutnya iaitu summa saha bihima wajhahu wa kaffahi. Kemudian Nabi pun menyapu muka Nabi dan juga dua tangan, dua tapak tangannya. Tengok Al-Marbawi kita pun menterjemahkan apa dia? Kemudian menyapu ia dengan dua tapak tangan akan mukanya dan dua tapak tangannya. Maknanya anggota tayamum tu ialah dua sahaja, iaitu muka dan juga dua tapak tangan. Ni sebab itulah dalam mazhab kita pun, dan kita tengok dalam mazhab Hambali, anggota dia dua tu je. Tapi bagi kita mazhab kita Syafi'i, dia bakinya mazhab Hanafi juga. Sebagaimana kita akan belajar pada hari ini. Dah. Pada hari ini hadis yang ketiga. Tapi jangan duk geger lah dah. Jangan duk geger setakat mana, sebab ini adalah menjadi perselisihan ulama. Dia ada tiga pandangan dari segi hak tangan ni. Cuma hak biasa bunyi itunya antara tangan saja, tangan hingga pergelangan, dan tangan hingga ke siku. Yang berpegang sebagaimana mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, yang berpegang tayamum ni ialah muka dan dua tangan. Dua tangan ni mana? Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar. Syekh Al-Marbawi kita terjemah, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Dia ada seorang lagi sahabat Nabi, Abdullah bin, dia je Aimir, Umar juga tapi ada wa. Lepas tu sahabat seorang lagi, iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As. Ada orang baca Amru dia. Tapi dari segi tulisan Aimir Umar. Kalau Aimir wa, kita baca Umar juga, tapi Umar yang selain daripada Umar Al-Khattab. Jadi dua-duanya nama Abdullah juga. Abdullah ni pun, Umar ni ataupun Amru ni nama Abdullah juga. Ini pun nama Abdullah juga. Jadi hal ini adalah Umar di sini Umar Al-Khattab. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meridailah oleh Allah Taala daripada keduanya, iaitu Abdullah dan Umar tadi. Kata Abdullah Abdullah ni dia ni lahir pada tahun 10 Hijrah, sebelum dia lahir pada tahun 10 sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia wafat pada tahun 73 Hijrah. 73 selepas daripada hijrah. Lahir 10 qabla al-hijrah dan wafat 73 ba'da al-hijrah. Dia ni seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok dalam biodata dia, dia telah meriwayatkan hadis sebanyak 2,930. 2,930 hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang sahabat yang suka meniru Nabi. Dia suka gapo Nabi buat dia tiru, dia tengok dia tiru. Dia sangat-sangat suka dak. Kita ni kadang-kadang kita tak suka lah mana Nabi, suka cara kita dah. Nabi makan lagu mana, Nabi tidur lagu mana, Nabi semaya lagu mana. Ni Abdullah ni, dia tengok, dia perhati, dia pun tiru. Lagu mana Nabi? Di mana Nabi semaya? Di mana Nabi semaya? Nabi semaya naik di atas masjid Nabawi. Di mana Nabi semaya? Kita pergi Madinah, kan kita tak tahu dak mana tempat Nabi semaya. Ikut dia kita semaya. Kadang-kadang luar ada dak. Luar masjid, orang nak lewat semua, ya ke mana? Lewat semua pergi masjid. Padahal tak ada kerja, dah duduk Madinah. Pergi Madinah kalau umrah 3 hari. Kalau buat haji 7 hari. 7 hari, walaupun 7 hari, masa pendek je kita duduk di Madinah. Tapi banyak kerja lain lagi. Ada setengah tu lewat. Pergi semaya masjid pun lewat. Bila semaya lewat agak, duduk luar. Semaya duduk luar. Abdullah ni tak cari mana tempat Nabi semaya. Kalau Nabi semaya naik atas Masjid Nabawi tu, Nabi semaya situ, dia akan semaya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami masa duduk pondok dulu kan, ada juga orang pelajar-pelajar yang itu kan, dia suka
Dia suka tu guru. Kalau masa kami duduk di masjid duduk di pondok Pasir Tumbuh dulu, sebelum masuk waktu adalah seorang dua pelajar yang orang panggil dia nak tunggu tok guru. Dia duduk tunggu tangga tok guru. Bila tok guru jalan kak, daripada rumah dia nak pergi masjid tu, maka dia pun jalan je. Dia di belakang tok guru sampailah ke masjid. Dan masa hamba duk belajar dulu di Mesir tu, ada seorang sahabat hamba tu, dia ada seorang syekh, dia suka turut syekh. Rumah dia ada alik ulu, rumah syekh ada alik hilir. Dia jalan, balasan dia tengah. Dia masjid dia tengah, dia ada alik ulu, syekh ada alik hilir. Sebelum subuh dia gidah rumah syekh. Dia pergi rumah syekh tu alik hilir, dia jalan turut syekh mari balasan. Padahal sepatutnya daripada rumah dia terus pergi masjid, tapi tak. Dia pergi rumah tok guru dulu, rumah syekh, kemudian dia turun alik belakang syekh tu, sampailah ke masjid. Ni orang panggil kita lah ni tak ada dah. Tak ada Nabi. Kita ada, kalau ada ulama-ulama lagi tu, boleh kita turun ikut alik belakang dia ambil berkat. Macam dengan apa nama Abdullah bin Umar, dia tengok lagu mana Nabi SAW semaya mana, maka dia pun pergi semaya tempat Nabi SAW. Apa Nabi buat, maka dia tiru selalu Nabi SAW. Jadi Abdullah ni hamba rakyat apa nama ni biodata dia ni seorang yang ikut Nabi SAW. Sebab kita nak rakyat, gapo dia rakyat, dia tidak akan berani nak rakyat kalau dia tidak yakin bahawasanya ianya daripada Nabi SAW. Tengokkan, dia pernah ditawarkan selepas kewafatan Nabi, dia pernah ditawarkan untuk menjadi jawatan Tuk Qadhi. Jadi Tuk Qadhi, tapi dia menolak jawatan itu. Kita lah ni kita isi barang nak jadi Tuk Qadhi, nak jadi Tuk Imam ke apa dah. Jadi dia tak asing. Jadi Tuk Qadhi dia takut hukum dia keluar tadi tidak sama dengan Nabi. Pasal Nabi wafat dah. Dia pun jadi Tuk Qadhi. Dia bimbang takut fatwa yang akan dikeluarkan oleh dia tadi menyalahi daripada Nabi SAW. Dia anak khalifah patut boleh. Dia anak Sayyidina Umar, patut dia siapa dia berani nak challenge dia ada. Sebab dia pun banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Tapi dia tak berani, dia takut. Cuma ni kita tengok bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kata Abdullah, telah bersabda Rasulullah SAW, at-tayammumu darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Di dalam Subulus Salam, Abu Bakar ni, syarah dia ada lagi di belakang. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain. Bermula tayamum itu 2 kali pukul. At-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 kali pukul. Sebabnya ada hak lain-lain sebelum daripada ni. Kalau kita tengok pada hadis wali atas tadi tak, darbatun wahidatun, Nabi pukul dengan pukulan yang satu. Hadis yang kedua, lagu mana cara Nabi ajar cara bertayamumnya, iaitu thumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan. Thumma sahashimala 'ala al-yamini wa zahira kaffaihi wajhahu. Dalam hadis yang kedua disebut Nabi thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Pukul yang satu. Sekali pukul saja. Tapi hal ini jelas. Yang disebut oleh Ibnu Umarnya at-tayammumu darbatani. Dan at-tayammumu darbatan. Dan dalam mazhab kita Syafi'i pun kita pakai ni, iaitu tayamum itu darbatani, 2 pukul. 2 kali pukul. Pukulan yang pertama, makna pukul ini di sini iaitu kita pukul tu kita memindahkan debu tadi daripada tangan kita, satunya ke muka, kemudian satu pukul lagi kita memindahkan debu kita ke
ke apa nama ni tangan kita. Mula-mula ke muka, yang keduanya ke tangan kita dah. At-tayammum darbatani. Tayamum itu darbatani, dua kali pukulan. Inilah dalil ulama mengatakan sebenarnya tayamum ini dua kali pukul. Dua kali pukul. Darbatun lil wajhi. Sekali pukul bagi muka. Sekali muka kita pukul tu pak dah. Kita pukul satu, kemudian kita pernipiskan apa kita supaya dalam hadiah kedua tadi ditiupkan supaya debu jadi apa nama ni, jadi nipis. Kemudian kita petak di muka kita. Sekali pukul dah. Kemudian kita pun kita debu ni debu tadi daripada muka ni tak apalah. Dia tidak menjadi mustakmal di muka tadi. Tapi apabila untuk kita cuci untuk kita sapu yang kedua, maka kita tak boleh menggunakan debu ni dah, sebab debu sudah mustakmal, iaitu digunakan pada anggota yang pertama. Kemudian kita pun ni kita sebab tu dua kali kita pukul sekali pula. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Dan satu lagi untuk dua tangan dia. Dua tangan dia lil yadaini. Dalam kitab kita ni dia setakat tu lil yadaini, iaitu bagi dua tangan. Dalam syarah dia ila mirfaqaini, ke dari tangan ke dua siku. Jelas kalau dah. Kalau yang disebut dalam syarah dah, maknanya adalah galib belakang. Hadis ni bukan sekarang ni ada lagi, iaitu ila mirfaqaini, ke mirfaqaini, ke siku. Satu. Dan bagi yang kalau kita katakanlah tidak disebut, Nabi tak sebut alif belakang ila mirfaqaini, ulama kita mentafsirkan seandainya hadis ini hanya setakat ni saja. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Tak ada lil ila mirfaqaini. Pun walaupun katalah hadis ni setakat ni, juga ulama-ulama kita memahami hadis ini lil yadaini, dua tangan ini artinya tangan hingga ke siku juga. Sebab apa? Sebab bertayamum ini adalah menggantikan daripada wuduk. Wuduk kita yang pertama kita basuh muka. Untuk buat basuh muka iaitu daripada ujung rambut ni turun sehinggalah ke dagu ni, ya. Itu adalah hak muka. Kemudian tangannya ialah dari tangan hingga ke siku. Sama. Maknanya oleh kerana tayamum ini adalah ganti daripada wuduk, dan cara berwuduknya Nabi ajar, Quran apa ajar, iaitu bagi anggota tangan hingga ke siku. Dah. Tangan hingga ke siku. Jadi kalau tidak ada perkataan ila mirfaqaini belakang pun, al-yadaini kita memahami ianya dua tangan, bukan dua tangan ni, tetapi dua tangan hingga ke siku. Apatah lagi sebenarnya hadis ni adalah galib belakang, iaitu wa darbatun lil yadaini ila mirfaqaini, iaitu sekali pukul pada muka dan sekali pukul lagi bagi dua tangan. Rawahu Daruqutni. Dan hadis ini adalah kita tengok nota kaki dia tu, waktu dia terai ada datah tu dah. Iaitu darbatun wahidatun, pukul yang satu. Maka pada masalah pukul tangan ke tanah itu khilaf ulama. Setengahnya memadakan sekali dan setengahnya dua kali. Jadi kalau kita nak buat sekali, kita pakai hadis di atas. Kalau kita nak buat dua kali, Al-Marbawi pun sebut benda ni adalah khilaf ulama berdasarkan hadis, iaitu tayamum dua kali pukul. Boleh buat juga dua kali. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan, telah meriwayatkan oleh Daruqutni. Daruqutni ini seorang ahli hadis yang mana dia ni berasal daripada Baghdad. Qutni itu, Daruqutni itu iaitu nama tempat di Baghdad di Iraq. Meriwayatkan oleh Daruqutni dan telah mensahihkan dia oleh sekalian iman akan mauqufnya atas Ibnu Umar. Kata mereka itu bahwasanya ia daripada kalamnya, yakni kalam
Ibnu Umar. Dan ada yang mengatakan benda ni adalah kalam Ibnu Umar. Dan walaupun dia tu kita kata adalah kalam Ibnu Umar, Ibnu Umar ni moyak dah tadi dah. Dia data dia, latar belakang dia tidak akan berkata sekiranya benda tu tidak mari daripada Nabi. Apatah lagi dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Daruqutni, dia sebut Ibnu Umar kata qala Rasulullah. Ada ulama mengatakan benarnya bukan Rasulullah, tapi ini adalah kalam daripada Ibnu Umar. Sama ada hak sebagaimana yang disebut dalam hadis ni, Ibnu Umar kata qala Rasulullah, ataupun benda ni kalam Ibnu Umar sendiri, bukan kalam Rasulullah, tetapi Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ni dia tidak bercakap mengikut nafsu dia, melainkan dia bercakap apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Tu kita temu dah banyak dah dalam kita belajar ni. Abu Hurairah ni nama dia Abdul Syams. Nama dia sebelum Islam, nama dia Abdul Syams. Dan setelah dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia daripada Abdul Syams, iaitu hamba matahari, kepada Abdur Rahman. Nama-nama tak comel ni Nabi ajar dah. Nama-nama tak comel kita tukar. Kalau nama dia tu makna lain, tukar. Ataupun nama tu nak serupa dengan nama orang kafir ke, kita tukar dia bunyi Islam dah. Walaupun kita kata, kalau kita kata Dewi serupa dengan Daud, tapi kita buat Daud lah. Pasalnya kalau bunyi Dewi gak masalah lah bunyi dah. Ada setengah orang tu dia suka kalau nama dia Maryam, dia panggil Mary. Nak jadi bunyi nama orang bukan Islam, kita kekalkan. Kalau nama nampak bunyi bukan Islam tu, kita jadi nama Islam. Nama ni boleh nak jadi nama bukan Islam, boleh. Bruce Lee ni kan boleh. Kita buat Bruce Lee ke dah. Jadi lagu lain lalu dah. Sebab tu orang Arab dia tanya nak tanya nama, Mas Muka, apa nama kamu? Kita lihat Bruce Lee. Dia kata Bruce Lee? Kita bukan Bruce Lee. Bruce Lee bidunil ba. Bruce Lee dengan tidak ada ba. Bruce Lee. Bukan Bruce Lee dah. Pasal dia tak biasa dengar nama Bruce Lee ni, dia biasa dengar nama sahunya Bruce Lee. Bruce Lee Jackson. Dia kata Bruce Lee Jackson. Nak serupa dengan nama asal dia. Tak boleh. Kita tekarkan nama kita dia. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sabda? As-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam tajidil ma'a 10 sinina fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Rawahul Bazzaru wa sahhahahu Ibnul Qattani, walakin sawwaba ad-Daruqutni irsalahu, walid Tirmizi wa an Abi Dzar nahwuhu wa sahhahahu. Baik. Apa Nabi kata? As-sa'idu wudu'ul muslim. Tanah itu air sembahyang bagi orang Islam. Al-wudu' as-sa'idu wudu'ul muslim. Tanah itu air sembahyang bagi orang Islam. Wa illam tajidil ma'a. Dan jika tiada didapati air,
Selama mana tak dapat air? 10 tahun. Kita belajar bahasa Arab kan? In tu dah. In kita pasal dengan makna jika. Satu lagi dipanggil in raya. In raya ni in yang kita terjemahkan dia dengan sekalipun. Jika kemudian ada sekalipun. Itu raya. Sehingga su. Su kita guna ini untuk menyatakan sesuatu. Su cerita dah tu. Sekalipun su cerita kitanya lamanya tanah menjadi apa ni? Menjadi wudu. Tanah menjadi wudu bagi orang Islam. Tanah menjadi wudu. Selama mana tanah menjadi wudu? Wa illam tajidil ma'a 10 sinin. Sekalipun jika tidak ada air tadi tu, selama mana? 10 sinina 10 tahun tak ada air. 10 tahun tak ada air, maka tanah tadi menjadi wudu. Situ dia tengok wudu'ul muslim. Kita tengok nombor 1 bawah tu. Wudu'ul muslimi, air sembahyang orang Islam. Maka pada sepotong hadis ini dalil atas menamakan tayamum itu akan wudu. Sini dalil boleh kita namakan tayamum itu adalah sebagai wudu. Kenapa? 10 tahun. Lama ni 10 tahun ni. Tak ada air. Tak turun hujan. Ataupun memang situ gersang sehingga tidak air selama 10 tahun. Bila 10 tahun tak ada air, orang Islam situ bila nak semaya terpaksa menggunakan tayamum. Terpaksa menggunakan debu. Terpaksa lah bila berjunuk tidak perlu mandi, dia hanya bertayamum saja. Maka wuduk itu dinamakan sa'id ataupun tayamum itu dengan debu tadi, maka dinamakan wuduk. Maknanya situ masyarakat situ tak ada dah cara menggunakan air basuh tangan, berkamar, basuh muka. Tak ada sebabnya tidak ada air situ. Nak lagu mana? Baik, tu latar dianya. Iaitu lamanya satu tempat, satu kawasan itu menggunakan debu untuk bertayamum sebagai ganti wuduk. Maka boleh dinamakan. Bila nak ambil ismayat, bila nak bertayamum tu boleh kita kata. Nah, nak pergi ambil ismayat. Tak. Benarnya nak pergi tayamum dia. Ni nak semayat. Nanti nak semayat pun kita nak berwuduk dulu. Padahal bertayamum. Kenapa? Di situ tak ada dah cara ambil semayatnya. Enggak tak ada air. Bila gitu dia kata boleh kita namakan tayamum itu ataupun debu itu dengan nama wudu. Sebab apa? Lamanya tidak ada air di situ hingga asyrasinina. Asyrasinina itu 10 tahun. Adalah disebutkan 10 tahun kerana apa? Kerana mubalaghah juga. Mubalaghah ni berdoa, mubalaghah. Kalau nak ayatnya lamanya iaitu 10 tahun. Kadang-kadang satu tempat tu tak sampai 10 tahun. Tak ada airnya. Boleh kemaga. Tak sampai 10 tahun. Berapa tahun? Sampai Nabi Yusuf kemaga tak sampai 10 tahun. 7 tahun saja. Nabi Yusuf mesti berlaku kemaga. Tapi di atas kebijaksanaan Nabi Yusuf dan juga pembesar-pembesar negeri dia, walaupun kemaga 7 tahun tetapi bekalan makanan tak putus. Kita baru kahwin 2 tahun dah. Kita baru kahwin 2 tahun. Kalau kita nak mengikut cara Nabi Yusuf mengatakan dulu, dan mana cara dia buat, dia boleh, negara dia mesti boleh bertahan makanan tak habis. Sehingga orang duduk jauh-jauh di Palestin apa mari cari makanan. Termasuklah adik-beradik dia, anak Nabi Yakub mari cari makanan di Mesir. Kenapa? Pandai dia mengata, pandai dia mentadbir, maka beras ataupun gandum makanan asasi rakyat boleh diberikan, boleh makan walaupun negeri kemara selama 7 tahun. Jadi sininya dia kata 10 tahun sini ni adalah disebutkan 10 tahun kerana mubalaghah juga. Ada kerana mubalaghah ni berdoa lah mubalaghah. Kalau kita kata deh, kalau dalam kitab fiqh disebut orang yang mubalaghah pada berkamar.
Omong balaghah ni banyak dah. Penuh air dalam mulut. Mubalaghah tu. Kalau kita ambil air, buh dalam mulut gitu. Tidak kata tekak apa ni. Tu biasa. Tapi apabila kita bubuh air, dalam mulut kita sampai kekak, sampai telai nak air. Tu dia panggil mubalaghah. Sebab tu bila kita berkomu di dalam bulan Ramadan, tak boleh kita berkomu sehingga mubalaghah. Sehingga apa? Kita buh air dan penuh dalam mulut. Sehingga telai air. Tu jadi pisah pula tu. Kalau mana? Mana? Prof, kalau buh air penuh mulut, lepas tu telai, batal ke tak puasa? Ada perkataan tu. Ter pun pisah. Dia pisah buh air. Kalau sepatutnya ambil air serauk, buh dalam mulut, tidaklah siapa penuh mulut. Dia bubuh juga. Dia ambil air bubuh sehingga ke penuh. Bila penuh, tak boleh kawal. Tak boleh kawal, telai air. Lagu nak cikgu mak, batal tak puasa lagu tu. Biasa kawal lagu tu. Buah air penuh dalam mulut. Apa dia panggil? Dia panggil mubalaghah. Ia ni pada nak bubuh. Dia panggil mubalaghah. Ni pun sirah ataupun perkataan disebut 10 tahun tu kerana mubalaghah juga. Tetapi maksud hadis itu bahawasanya tayamum itu seperti wuduk pada mengharuskan ibadat yang disyaratkan dengan dia. Iaitu apabila satu tempat tu tidak ada air, maka jadi sepengang wuduk dah lah. Walaupun kita kata, Amos sebut dah pada minggu lepas, tayamum ini bukan mengangkat hadas. Kita bukan niat nawaitu raf'al hadasil akbar ataupun nawaitu raf'al hadasil asghar. Bukan mengangkat hadas. Tayamum ini ialah listibahatis salah. Kita mengambil tayamum adalah untuk mengharuskan listibahatis salah, kerana mengharuskan sembahyang. Listibahati masil mashaf. Kita mengharuskan menjamuh Quran. Harus ya. Kita mengharus, bukan mengangkat hadas. Baik. Kata Nabi, as-sa'idu wudu'ul muslim. Wa illam tajidil ma'a asyra sinin. Tanah itu air sembahyang bagi orang Islam. Dan jika tiada didapati air 10 tahun sekalipun, tak betul lah nak lagu tanah. Itu asalah. Menggunakan tanah untuk kita mengambil air semaya. Ganti daripada air semaya. Lagu mana pula kalau ada air? Lepas 10 tahun, ada air pula. Wa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu. Maka apabila didapati air, maka hendaklah takut akan Tuhan dan hendaklah sentuhkan air itu akan kulitnya. Jangan buat mecok, cikgu. Jangan buat mecok. Tuhan, dah 10 tahun tak ada air, malah dah ambil semaya pakai apa nama ni, pakai tayamum. Jangan. Mu kena takut Tuhan, Nabi kata. Tadi 10 tahun tak ada air, gunalah as-sa'id, gunalah lebu. Tayamumlah. Tapi apabila fa'idha wajadal ma'a, dan apabila ada air, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala turunkan hujan. Tidak mustahil Tuhan nak tukar negeri yang kering, Allah Ta'ala tukar menjadi negeri yang basah. Negeri yang basah, Allah Ta'ala tukar jadi kering. Itu orang panggil kejayaan yang tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita tengok gambar dalam WhatsApp demo di atas, di Gurun, di Saudi, tiba-tiba jadi suku dengan pak kita. Dengan tumbuh-tumbuh harga apa semua sekali. Maknanya tidak mustahil daripada pada pasir yang kontang, pada pasir, pada batu, tiba-tiba Allah Ta'ala menumbuhkan. Ada batu tu jadi ada lumut pula ada. Daripada batu kering, duduk pada pasir, tiba-tiba ada lumut. Maknanya ada lumut, ada air. Hujan. Tidak mustahil Allah Ta'ala nak tukar. Bila gitu, fa'idha wajadal ma'a, dan apabila ada air, falyattaqillah, maka hendaklah engkau takut akan Allah Ta'ala. Lagu mana takut? Wal yumissahu basyaratahu, hendaklah sentuhkan air itu akan kulitnya. Dia ada orang dia lama dah. Dia lama tak main air dia. Dia lama tak main air, tayamum 10 tahun. Lagu mana tu air? Puasa nak tayamum juga. Tu dia panggil mecok tu. Lagu tu pasal orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang takut pada Allah Ta'ala, dulu Allah Ta'ala keringkan tempat dia. Lalu ni Allah Ta'ala basahkan tempat dia. Syukur dia. Syukur dia dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lah ni deh. Zaman kita lah ni kawik ni. Zaman kawik ni, kita semaya cara apa nama ni? Jarak-jarak deh. Semaya cara jarak-jarak. Lepas tu, ilah dah kawik. Tu yang tarik kawik. Nak semaya jarak lagi. Sedap cara hak norma baru dulu. Akhir sekali tidak mustahil. Tahun 2 lagi akan diisytiharkan pula lagu mana norma. Tak ada dah norma baru. Norma baru kita ialah norma lama. Norma baru kita adalah norma lama. Lalu ni camping. Amalkan dengan amalan norma baru. Dulu semuanya dekat-dekat. Dulu. Lalu ni maya jauh-jauh. Sampai masa tu akak bolak-balik. Kita pun jadi tak ada dah kawik. Ketika tu kita masih lagi nak mengamalkan dengan norma jauh-jauh dengan alasan bahasa sesuai dah weh. Bahasa sedap dah lagu ni. Mana kita kata kalau kita duduk jauh-jauh pun tak jadi masalah. Kalau pergi masjid tak gosok gigi pun orang tak bang lah. Sebabnya kita duduk jauh. Kela ni kan kalau kita pergi sembahyang di masjid, katalah buka masjid. Kita semaya cara jauh-jauh jarak. Tak gosok gigi pun tak apa, muka tak bang kat orang tu muka 1 meter ni. Kok kuat mana bangnya kalau biasa-biasa ni tak bang. Falyattaqillah, Nabi kata, maka hendaklah engkau takut akan Allah Ta'ala. Kena takut Tuhan lagu mana? Waliyumissahu basharatahu, iaitu hendaklah sentuhkan air itu akan kulitnya. Artinya apabila Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala bagi air kepada mereka, maka hendaklah mereka mengambil wuduk seperti sedia kala. Janganlah dia kekalkan lagi dengan cara as-sa'id ataupun dengan bertayamum. Orang panggil, kalau kita kekalkan lagi itu, orang panggil kita ni macam seolah-olah mecek dengan Tuhan. Tak boleh. Tuhan tak boleh makan ni, tak ada makan ni. Kita apa nama ni, kita tak makan. Bila Allah Ta'ala bagi makan ni, kita makan lah. Masa makan, kita makan. Batu, kita puasa siari. Kita mana dibenarkan? Tak boleh kita pakai sambung lalu. Boleh puasa Tuhan nak harap kita makan sangat. Kita tak si makan siari, tak si makan malam. Jangan. Sebab apa? Sebab malam Tuhan widah. Jadi yang nyok tubuh kita lah pula. Siari tak makan, malam tak makan pula. Biasa mana lagu tu? Tu dia panggil puasa isol, puasa sambung. Tak boleh. Tak boleh puasa sambung ni, tak boleh. Kena makan juga, kena minum juga, jangan sambung. Sekurang-kurangnya kita kata kalau kita tak makan juga malam. Makan buat tamat minum air. Orang panggil, kita sudah memutuskan tak makan kita. Kita, malam tu orang panggil kita tak puasa. Kena ingatlah, jangan main-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan buat apa nama ni, buat mecok dengan Tuhan, buat cara-cara kita, tak boleh. Ini siapa Nabi ajar. Kalau tak ada air 10 tahun, menggunakanlah tayamum. Menggunakanlah debu untuk kamu bertayamum. Bila Allah Ta'ala turunkan hujan pula, maka tinggallah debu, mungkin basahkan anggota kamu, basahkan kulit kamu, Nabi kata. Sentuhkan air itu akan kulitnya. Rawahul Bazzaru wa sahhahu Ibnu Qattan. Telah meriwayatkan dia hadis ini oleh Al-Bazzar dan mengatakan sahih oleh Ibnu Qattan. Walakin sawwabad Daruqutni irsalahu, dan tetapi telah dibetulkan oleh Ad-Daruqutni akan hadis ini hadis mursal. Walid Tirmizi an Abi Zarin nahwuhu wa sahhahu, dan bagi Tirmizi ada riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu anhu seumpamanya. Ada riwayat lain pula yaitu daripada Abi Zar. Ini daripada Abi Hurairah, dan mengatakan sahih oleh At-Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Zar yang mana serupa dengan ini juga hadisnya, yaitu ketika kita tak ada air, maka gunakanlah tayamum, gunakanlah as-sa'id untuk bertayamum. Bila ada air, maka basahkanlah kulit kita dengan air. Maknanya sama yang diriwayatkan oleh Abi Zar. Kata Tirmizi, hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik, habis itu dah.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini, Abi Sa'id Al-Khudri, dia ni adalah seorang sahabat golongan Khazraj, Bani Khazraj di Madinah. Golongan Muhajirin ada satu puak nama dia Bani Aus, satu lagi Khazraj. Aus dengan Khazraj sama-sama orang Madinah, golongan Ansar. Maknanya Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat Nabi, golongan Ansar daripada Bani Khazraj yang mana berasal dari Madinah. Dia banyak membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat. Baik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kharaja, apa kata Abu Sa'id? Kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasalliya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa qala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala lil akhari lakal ajru marratain, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila kita belajar hadis ni, orang panggil kita ni jadi beri sikit tak fikir kita ni. Beri kenapa? Karena kita tidak mudah mengatakan orang itu salah. Ni Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan peristiwa yang berlaku. Yang mana kata Abu Sa'id, kharaja rajulani fi safarin, telah keluar dua orang laki-laki, yakni sahabatlah, di dalam musafir. Yakni fi safarin, telah keluar dua orang laki-laki di dalam musafir. Bila musafir, fa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un, telah datang maka datang waktu sembahyang padahal tiada serta keduanya air. Dalam musafir tadi masuk waktu sembahyang tetapi tidak ada air. Bagaimana mereka berdua berlaku? Buat fatayammama sa'idan tayyiban fasalliya, maka tayamum keduanya, sahabat tadi, dua laki-laki tadi, tayamum itu dengan tanah yang suci. Sa'idan, tanah yang suci, lagi bagus, tayyiban, tanah yang comel, tayyiban yang baik. Fasalliya, maka sembahyang keduanya, kedua sahabat tadi sembahyanglah. Thumma wajadal ma'a fil waqti, kemudian mendapat ia akan air di dalam waktu. Sini tak banyak mendapat air itu lagu mana, takut-takut boleh jadi hujan turun ataupun tiba-tiba berjalan jumpa dengan air, jumpa dengan sungai kok. Jadi apabila dalam perjalanan mereka itu di dalam waktu lagi, dia sembahyang tadi sembahyang zuhur tak habis lagi. Thumma wajadal ma'a fil waqti, kemudian didapati dia berjumpa dengan air. Dua tadi itu berjumpa air di dalam waktu. Bila jumpa air itu, nak lagu mana cikgu mak? Tadi sembahyang dengan tayamum, bayar zuhur tak ambil lagi. Jalan, jumpa dengan air. Lagu mana jumpa dengan air ni, nak lagu mana? Fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a wa lam yu'id al-akhar. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a,
maka mengulat oleh seorang daripada keduanya akan sembahyang dan air sembahyang. Dia dua orang tadi. Bila dua orang tadi, Cikgu Mak dengan Prof. Jadi Prof ni dia Cikgu Mak lagi. Bila jepai dia pun jepai tadi tayamum dengan tanah. Dia jepang air. Prof pun ambil air semaya dah, ambil air semaya. Kemudian dia pun semaya. Itu kesalahan dia tu. Tahu lagi tak? Itu kata tak? Walam yu'idil akhar. Cikgu Mak ni dia biasa logak sikit, biasa itu sikit dia ni. Walam yu'idil akhar. Dia kata tak boleh mayat dah, okey? Nah. Mayat dah tadi, apa nak ulai lagi nya? Maka Cikgu Mak tak ulai. Mana dua-dua ni masing-masing ni orang panggil istihad lagu mana ni? Tadi berwuduk, tadi ambil air mudah. Muka tak ada air, dan ni ada air. Orang kata, dah tadi tak ada air, ni ada air, ambil semaya, kita semaya mudah lah. Jadi Mak kata, muka tak dijadi dah. Maya tak dijadi dah. Apa nak maya mula bulaknya? Masa tu, kata kati. Jadi, orang yang pertama tu, dia tanggung untuk orang rajin. Orang yang kedua, dia tanggung untuk orang malah dia tak? Orang malah dia. Masalah dari kita fiqh dia sebut satu orang jenegah dalam semaya dia. Maya jenegah dalam tayi akhir. Tiba-tiba dia dengar tiba punya Allahu Akbar. Allahu Akbar silap mata tu tiba dia sujud dah. Kaki tu sujud dah. Maka dua pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan dia bangun baca Fatihah. Kenapa? Karena dia tadi dihukumkan orang yang muwafiq. Dia kena baca Fatihah sehingga timah itu 3 hukumnya panjang. Mana kena kami Fatihah. Satu kumpul lagi, ulama dalam Syafi'i sendiri kata, orang ni dia bangun dia tak kena baca Fatihah dah. Oleh kerana timah dia rokok dah, dia orang masbuk. Bangun rokok ah. Rokok lalu. Tak kena baca Fatihah dah. Pak mana betul? Pak mana betul tu? Bangun baca Fatihah, dimaafkan 3 rukun yang panjang, jadi orang muwafiq. Ataupun bangun jadi orang masbuk, tak kena baca Fatihah. Timah rokok ah. Maka dua-dua tu betul. Cikgu Mak tak? Betul dua-dua. Kalau baca Fatihah tu orang rajin. Pakai rokok tu orang mana? Dua-dua tu betul ke tak? Betul. Dia kata salah. Kita kata salah. Apa-apa kau kata baca Fatihah. Bangun kau dia jenegah tu sepatutnya dia kena baca Fatihah. Tak boleh kata gitu. Banyak betul. Kaedah dia tu betul. Dia bangun-bangun tak ada baca Fatihah dengan timah. Ketika berdiri tak ada. Timah rokok ah. Betul pula? Tak boleh. Patutnya aku sebenarnya masa dia aku baca Fatihah. Tapi kau jenegah. Baca Fatihah. Dua-dua tu betul berlaku. Sama ada baca Fatihah ataupun dia tu pakai rokok lalu tu. Ni lagu mana ni masalah ni dah. Seorangnya ambil air semaya semula. Kemudian semaya semula. Kalau parkaan agak parkaan lah dia semayanya. Allahu Akbar. Kalau kita berhenti tu kalau ada makan nasi, buku, makan air, dia sudah dah tu nak ada masa tu dah. Kalau buku dia seorang lagi tu, kalau nasi ada 2 buku tu, apa-apanya makan dia full of buku tu dah. Maknanya masa tu patut boleh makan ada masa tu. Bagi kita orang musafir ni, logak kita ni tak. Tapi dia ambil air semaya, patutnya semaya ni tak dah ni. Cikgu Mak tadi, dia pakai buku nasi, buku makan semaya dia mau. Kalau tak sedar, buku semaya dah tadi. Maka benda ni, isu ni, Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik ke Madinah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara dzalika lahu. Maka menyebut ia akan demikian itu kepadanya. Jadi dua-dua orang ini mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ataya. Ataya ni dia ada alih. Ayatnya 2 orang. Bukan seorang tu. Ataya. Kalau kita baca apa nama ni talqin tak? Apa nama ni? Apabila kita mati, kita tanya masuk dalam kubur,
Thumma atayaka wa sa'alaka wa qala laka man rabbuka. Thumma atayaka, ataya dalil, atay. Maka datang dua lalu tu. Ataya bila thumma atayaka. Kemudian datang dua orang mereka, iaitu muka nakir. Itu dalam talqin kita orang baca talqin. Thumma atayaka wa sa'alaka wa qala laka. Ya alif itu alif itu adalah alif menunjukkan tasniyah dua orang. Thumma atayaka, maka datang dua orang mereka, itu muka nakir. Wa sa'alaka, dan bertanya keduanya, ini muka nakir. Wa qala laka, dan berkata keduanya bagi engkau. Muka nakir kata, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma'tiqaduka. Ini soalan yang ditanya oleh mungkar dan nakir. Nabi perkataannya iaitu atayaka, datang keduanya kepada kamu. Sama guru ayat ini. Summa ataya, kemudian datang. Siapa dia datang ni? Keduanya. Alih itu menunjukkan dia itu dua orang. Summa ataya siapa dia? Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka menyebut ia akan demikian itu kepadanya. Dua orang tadi pun sebutlah. Dua orang tadi sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ni musafir, bila sampai masa waktu tak ada air, kami semaya. Lepas tu jalan-jalan dalam waktu tu juga jumpa air. Jadi dia kata, kau hamba ya Rasulullah, hamba semaya. Hamba ambil semaya, hamba semaya pula. Dia kata, tak ya Rasulullah, saya tak semaya. Maya apa? Bukan maya dah tadi. Benda ni disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil ladzi lam yu'id asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang tiada mengulang akan sembahyang sepengah cikgu mak atau tak sembahyang tadi tak? Nabi pun kata kepada orang yang tak mengulang. Nabi sebut kepada orang yang tak mengulang dulu. Nabi royak. Orang hang tahu dia tak? Dan maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang tiada mengulang sembahyangnya, telah berbetulan engkau dengan jalan hukum syarak. Asabta sunnata, kamu kena dah kamu dengan sunnah. Dengan sunnah iaitu jalan hukum syarak. Dan wa ajza'atka salatuka, dan memada ini padalah memadakan engkau oleh sembahyang engkau. Apa dah pandai dah? Betul dah kamu buat tu. Memang betul dah. Masa waktu sembahyang ambil bertayang. Sembahyang dah. Cukup betul dah. Apa dah? Itu Nabi royak kepada orang yang tak ulang. Wa qala lil akhari lakal ajru marrataini. Dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang lagi yang dibagi yang mengulang sembahyang, bagi engkau pahala dua kali. Sekali sembahyang dengan tayamum dan sekali sembahyang berwudu. Nabi kata, awak pun betul juga. Tak perlu tadi kaji tadi betul juga. Nabi kata mana? Lakal ajru marrataini. Bagi engkau pahalanya dua kali. Mana dua kali? Sekali semaya dengan tayamum. Sekali lagi semaya dengan air semaya. Dia mudah ke agama tak? Ni kita kata salah tu dua tu. Tak. Tengok Nabi dah. Bila orang buat ni macam mak tadi dia kata malah maya dah. Muka semaya dah. Betul Nabi kata. Asabta sunnata. Betul dah kamu mengikut jalan syarak, jalan betul dah. Betul dah. Muka semaya dah. Cukup dah tadi tak ada air ke? Tak ada air tadi yang muka dah. Ini dah temai dah mutasil semaya sudah dah. Sudah dah tunaikan semaya dan sebagainya. Okey dah. Baik. Kalau kita nak buat mana tu dua tu? Buat mudah. Tayamum saja. Tayamum saja deh.
Ambil cara jaga mak dia. Dia orang tunggu dia. Ya. Jadi nak orang curi dia ke apa? Dua kali ni. Baik. Tapi hak cara perlu buat tadi tu dah. Maknanya Nabi kata mu boleh dua pahala. Satu pahalanya ialah musmaya dengan tayamum. Yang keduanya kamu sembahyang dengan apa dia? Dengan wudu. Berapa kita ni? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla wa in kuntum marda aw 'ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruhu fayujnibu wa yakhafu an yamuta in iktasala tayammuma. Kira rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzaru wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Baik. Ini satu hadis daripada siapa dia, iaitu baik, kita tengok dulu. Sebelum kita masuk hadis yang ke ni, kita tengok apa komentar daripada Syekh Al-Marbawi kepada kitab kita ni. Dia kata ajza'atka salat. Ajza'atka salatuka. Tengok dia. Nabi kata bagi orang yang apa nama ni tak boleh sembahyang. Artinya memadai tak akan dikau oleh sembahyang kau. Maka menunjuklah hadis ini atas siapa mendapat air kemudian daripada sembahyang dengan tayamum dan saya tiada diulang sembahyang. Maka ialah mazhab imam-imam yang empat. Dalam mazhab imam-imam yang empat iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Betulah, iaitu orang yang sudah sembahyang kemudian dia mendapat ada air, nescaya tiada diulangkan sembahyangnya. Tapi kalau kita duduk boleh pun tak ada masalah. Untuk komentar daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Baik, kita tengok hadis yang ke-6. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Nama Abdullah, bukan dara dia ayah Nabi, nama Abdullah juga. Bukan dia sepupu dengan Nabi. Abdullah ni, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan dara dia ayah Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meridhalah oleh Allah Taala daripada keduanya, itu Abdullah dan juga Abbas. Pada tafsir firman Allah Taala yang maha tinggi, yang maha mulia dan maha besar. Ibnu Abbas ni dia ada tafsir dia ada. Tafsir Ibnu Abbas. Dan ni ada dalam tafsir Ibnu Abbas dalam tulisan Rumi. Boleh kita baca dulu. Tafsir Ibn Abbas ni dalam bahasa Arab dan ada dalam diterjemahkan dalam tulisan Rumi ni. Boleh kita baca. Gapo tafsir ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni memang pentafsir Quran yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa ketika Abdullah ni baby lagi tak. Apa nama ni? Apa doa Rasulullah kepada Ibn Abbas kita baca cukup tu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihhu fid din, berilah dia ni faham, faqih faham. Ilmu agama, faham dari segi fiqh dan sebagainya, faqihhu supaya dia ni faham. Fiqh ni faham. Ilmu fiqh faham. Wa 'allimhu ta'wil, dan berilah dia ni menjadi alim
Reti dia ni, reti ahli dia fit ta'wil di dalam ilmu ta'wil, yakni ilmu-ilmu Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Ini yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Abdullah sepupu Nabi pada ayat Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin. Dan jika ada sekalian kamu itu orang-orang sakit ataupun di dalam musafir. Ada. Ini ayat tu Ayat Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin. Dan jika ada sekalian kamu itu orang-orang sakit ataupun di dalam musafir. Masalahnya lagu mana? Qala. Katanya idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruhu fayujnibu wa khafu an yamuta in iktasala tayammama. Katanya apabila ada kena pada seorang laki-laki dengan luka di dalam perang sabilillah atau ada kena penyakit bisa gatal dan menanah maknanya penyakit yang mana penyakit yang apabila kena air menyebabkan kematian. Penyakit dia ni dia. Maka berjenuk dia. Boleh-boleh sakit, boleh-boleh gatal, boleh-boleh menanah, nyum-junuk juga. Jangan. Yang kemana? Boleh-boleh sakit tu, boleh-boleh luka tu, dia lagi berjenuk. Tu masalah yang disebut oleh Ibn Abbas. Maka berjenuk dia. Lepas pada berjenuk dia, maka takut dia akan mati jika mandi. Bimbang dia pula. Bimbang takut-takut bila kena air menyebabkan luka tu jadi mudarat. Doktor kata tak ni nyakit lagu ni. Macam Datuk dia tahu lah nyakit gapo dia luka setara mana bila air jadi mudarat. Macam mana kau lagu mana Datuk? Siapa jadi mati kalau mandi dia. Maka takut ia je seorang tadi akan mati jika mandi ia. Nescaya tayamum ia. Maka dia kena bertayamum. Jangan dia mandi. Siapa bila mandi memberi mudarat. Begitu lah ni ada kita kata dah. Betul lah kita kata semaya di masjid, semaya Jumaat tadi memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan kita kata lah ni kita nak pergi bimbing kawan-kawan ke apa, kita semaya di rumah lah. Benar tak ni? Ya kau tu benar tak? Agak ada problem. Dia ada. Kalau kena Ibn apa kata dia? Wa in kuntum marda aw ala safari. Kalau musakit atau kamu berada di dalam musafir. Maknanya kita kata dalam dia tu sakit, dia tu luka, dia penyakit dia tu menyebabkan dia takut jadi mati kalau kena air. Maka ketika tu hukum asal dia tu kena bertayamum, kena ambil air semaya. Kalau tak semaya, maka bolehlah kita Benar? Maka bolehlah kita gantikan dengan bertayamum, iaitu kita tayamum sahaja untuk menyelamatkan kita tadi. Apabila siang nyakit, kita kembali kepada asal, iaitu kita mengambil wudu. Rawahu Daraqutni mauqufan, dan telah meriwayatkan oleh Daraqutni hadis itu mauquf. Wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan merapatkan dia oleh Bazzar dan mengatakan sahih akan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ankasarat ihda zandai fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha ala jabair. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Buku 943. Hadis mauquf apa maksudnya Ustaz? Hadis mauquf kita tengok pada nak cepat. Hadis mauquf. Kita baca dulu ni dah.
Kita untuk mauquf mursal kamu ni kita kena baca ke tu. Boleh kita baca apa nama ni mustalah hadis baru itu. Ya sebenarnya kita ni kita kena baca apa nama ni mustalah hadis dulu. Barulah sudah mana pun ambo itu. Muka apa? Wukuf lah kan? Wukuf. Gerti. Berhenti ya tak? Gerti. Mana hamba? Itu dah ni. Dia mau ni sebab kita kata ada itu gerti setakat dia aja. Baca tadi ke? Hadis itu setakat Ibnu Umar sahaja, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hadis yang mana dia tu orang panggil apa ni hadis yang mana setakat Ibnu Abbas. Kita ada hadis ni kan? Dia sebenarnya Ibnu Abbas ni. Bukan dia sebenarnya Nabi. Nah, ada dia bagi mauquf. Mana ceritanya kita belajar hadis dah. Apa ceritanya? Cerita Ibnu Abbas. Maknanya benar tu setakat mauqufnya setakat Ibnu Abbas sahaja. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa dia pada. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli azza wa jalla. Wa in kuntum marda qala idza kana dia. Itu akhir tu. Maknanya ini adalah sebablah dia kata mauquf tadi itu setakat Ibnu Abbas sahaja. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi, hadis tadi kita belajar tadi kan, Ibnu Umar, hadis yang ketiga tadi. Itu ada juga mauquf juga tak? Mauquf atas Ibnu Umar, setakat Ibnu Umar saja. Sebelum daripada sebut hadis tadi dia koyak latar belakang Ibnu Umar ni dia tidak berkecek kalau benda itu tidak jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia ditawarkan jawatan untuk menjadi apa nama ni itu qadi kan, dia tak terima. Kenapa dia bimbang? Karena ketika Rasulullah sudah wafat, dia tadi merujuk kepada Rasulullah, takut-takut dia berfatwa menyalahi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mauquf setakat Ibnu Umar saja, tapi Ibnu Umar tidak berkecek melainkan apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ni mauquf sampai setakat Ibnu Abbas saja, tetapi Ibnu Abbas dia tidak berkecek kecuali apabila dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita belajar hari ni berapa hadis hari ni? 1 2 3 4 hadis kita belajar hari ni. Tak apa sikit-sikit dah. InsyaAllah kita akan sambung lagi mengajar kita ni pada hadis wa an Ali radhiyallahu anhu. Ada lagi 3 hadis berkenaan dengan tayamum. Kemudian kita masuk belajar pula babul haid, membicarakan tentang haid. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.